tajuk antara Islam dan kufur. Dan mungkin di awal ni doktor, kita bukakan sedikit mukadimah sebagai pengenalannya doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq. Sama doktor. Seterusnya sidang pendengar Radio Hakim, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Alhamdulillah, bicara kita pada petang ini berkenaan dengan Islam dan juga kufur ataupun kekufuran. Kita biasa sebut ini orang Islam, Muslim. Ini orang kafir. Maka bila kita sebut orang Islam, maka kita faham bahawa seseorang itu beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang sebenar, beriman bahawa Muhammad itu Rasulullah, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhirat dan sebagainya. Ya. Manakala orang kafir adalah orang yang tidak beriman, tidak beriman kepada Allah sebagai Tuhan, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada hari akhirat. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan telah kafir. Iaitu Allah Taala sebut dalam suratul Maidah, ayat 71, 72, iaitu Allah Taala sebut laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih. Sesungguhnya telah kafir orang yang berkata bahawa Allah adalah Isa Al-Masih. Jadi dalam ayat ni, ayat 72 suratul Maidah, surah yang kelima, ikut turutan itu, Allah Ta'ala sebut laqad kafara, telah kafir orang yang berkata, orang yang beriktikad bahawa Allah adalah Nabi Isa adalah Allah. Tak kisahlah mana-mana tu. Kalau dia kata Allah tu Nabi Isa adalah Nabi Isa tu adalah Allah, i'tiqad ini adalah kafir. Kafir. Begitu juga orang yang sebut ayat yang seterusnya, ayat 73 atau 74 suratul Maidah. Allah Ta'ala menyatakan laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafir orang yang beriktikad, orang yang berkata bahawa Allah adalah salah satu daripada tiga. Allah salah satu, maknanya ada lagi lah yang membentuk Tuhan yang benar tu. Ada Allah, ada lagi entiti yang lain. Ini pun i'tiqad yang kafir. Kerana apa? Kerana syirik. Kerana i'tiqad ada benda yang setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas, ada orang beriman, orang Islam, orang beriman. Ada orang kafir. Bila kita beriman, sebut dalam Quran, innal ladzina amanu, tu orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada benda-benda ghaib. Benda ghaib, Allah tu ghaib. Beriman kepada hari akhirat, akhirat tu ghaib. Beriman kepada syurga neraka tu ghaib. Beriman kepada para rasul, beriman kepada para rasul. Jadi itu iman. Kita dah bercara panjang masalah iman tu dalam siri-siri sebelum ini, i'tiqad, dan lawan kepada iman itu adalah kekafiran, adalah kufur. Cuma sekarang ni isunya ialah bagi orang yang baru masuk Islam, baru masuk Islam, mungkin dia rasa sedih. Dia rasa sedih melihat orang yang tidak mendapat hidayah kepada Islam. Tidak mendapat hidayah kepada Islam. Seorang anak dia masuk Islam, dia rasa sedih. Ibu dia
tidak masuk Islam. Ya, ibunya dah tua, dah umur 85, 90, ya, sampaikan Islam, ibu dia tak faham, ya, tidak memahami. Dia rasa sedih dengan perkara yang sedemikian rupa. Jadi katakanlah ibunya mati dalam keadaan kafir, ya, dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kufur kepada Allah maknanya akan dihumban masuk ke dalam neraka dan akan kekal di dalam neraka, ya. Jadi orang yang beriman akhirnya akan masuk ke dalam surga, orang yang kufur akan masuk ke dalam neraka. Jadi sekarang timbul persoalan, ya, bagaimana tentang orang yang, yalah, dia rasa sedih, ya. Kita orang Islam asal pun tengok mati seseorang tu tak sempat dia nak ucap, tak sempat dia nak masuk Islam, dia akan masuk ke dalam neraka kekal. Seorang mu'allaf, dia seronok, dia dapat hidayah, kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal Al-Quran, kenal kebenaran agama Islam. Dia rasa sedih kerana keluarganya tidak mendapat hidayah iman, tidak masuk Islam, ya. Jadi ini keadaan, ya, keadaan yang berlaku ni, ya, beza di antara iman dengan Islam. Jadi perbincangan bicara kita pada kali ini, kita nak melihat, ya, bagaimana orang yang betul-betul kafir, orang yang betul-betul kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang yang kafir tetapi wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam. Ini adalah sedikit perbincangan di kalangan para ulama, tapi wallahu a'lam, ada orang kafir yang kita kata mempunyai keuzuran lah. Dia kafir, dia tak beriman kepada Allah, tetapi dia mempunyai keuzuran. Sebab bila kita kata kafir tu tidak beriman kafir, ya. Katalah dia beragama apa-apa agama lah, ya, kafir lah. Tidak beragama Islam, kafir lah. Dia mati dalam agama bukan Islam. Jadi adakah dia betul-betul kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kita akan faham pada kali ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sama-sama hayati bagaimana proses keimanan itu yang akan terus kita jadikan sebagai asasnya, supaya tidak ada kekufuran. Ya, insyaAllah. Dan Ustaz dan Doktor dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat ketika kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد
وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 24 jam sentiasa mendampingi indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Allah. Wallahu. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Iya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Doktor masih lagi di talian? Ya, masih. Alhamdulillah, masya-Allah. Doktor masih membincangkan tentang antara Islam dan kufur pada waktu ini, alhamdulillah. Dan untuk sambungannya silakan doktor. Ya, silakan doktor. Tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membicarakan tentang kerisauan orang Islam melihat seseorang mati dalam keadaan kafir. Kerana kita tahu bila mati dalam keadaan kafir, dia akan dihumban masuk ke dalam neraka. Tetapi sini ada sedikit perbincangan di kalangan para ulama, iaitu adakah seseorang yang mati kafir itu, benar-benar kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kafirlah di sisi kita. Maknanya dia mati tidak diurus secara Islam, ya. Tapi adakah dia benar-benar kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di sini saya suka menarik perhatian kepada tulisan Syekhul Azhar, Syekh Mahmud Shaltut rahimahullahu taala, iaitu dia sebutkan tentang kekufuran seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, iaitu ada syarat-syaratnya. Karena bila kita kafir, dia tak beriman kepada Allah, kafirlah, ya. Tetapi ammal hukmu bi kufrihi indallah. Adapun hukum kekufuran seseorang kafir itu di sisi Allah, maka bergantung kepada keingkarannya kepada akidah Islam ni kepada beberapa faktor. Faktor yang pertama, adakah dakwah Islam sampai kepada seseorang individu? Dakwah Islam tu sampai ataupun tidak? Ya. Misalnya kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah jadi nabi, jadi rasul, ya, tahun abad ke-7 Masihi, ya. Abad ke-7 Masihi. Ada orang di negara Jepun, di negara China, dah ada dah. Buktinya kerajaan Jepun dah berapa ribu tahun dah, kan? Tapi dakwah adakah bila Nabi Muhammad jadi rasul tu terus dakwah sampai ke negara Jepun? Tidak. Dia ambil masa yang panjang nak sampai ke negara Jepun tu. Jadi orang Jepun tu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kurun ke-8 Masihi, kurun ke-9 Masihi, kurun ke-10 Masihi, ya. Islam tak sampai ke Jepun, tak sampai ke Korea, maka mati dalam keadaan kafir. Maka adakah mereka ini benar-benar kafir di sisi Allah, sedangkan dakwah tidak sampai kepada mereka? Ini ada kebenarannya, ya. Jadi kalau dakwah itu tidak sampai, ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala sebut, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah taala tidak akan mengazab sehinggalah Allah mengutuskan seorang rasul. Kalau ada rasul dah sampaikan dakwah, barulah Allah taala akan hukum. Jadi keadaan yang pertama,
faktor yang pertama, orang tu mati kafir, tengok dakwah Islam sampai ataupun tidak sampai kepada dia. Itu faktor yang pertama. Ya. Tapi kita kata dia mati kafir lah. Tapi adakah kafir yang sebenar di sisi Allah? Kalau dakwah tak sampai, maka dia tidak kafir yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Logik akal pun takkanlah kita nak katakan dia kafir. Sedangkan dakwah tak sampai. Ini yang berlaku kita kata kepada ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak jadi rasul lagi, tak lahir lagi. Jadi macam mana kita nak hukum ibu Nabi ahli neraka, bapa Nabi ahli neraka, sedangkan dakwah Islam belum sampai lagi kepada mereka. Baik, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, ya, Islam tu sampai, dakwah Islam tu sampai. Tapi dakwah Islam itu sampai bi suratin munaffiratin, dengan gambaran yang mengliarkan orang, menakutkan orang. Ya. Orang yang bawa Islam tu sampaikan, kalau kamu masuk Islam, kamu tak boleh minum arak, kalau minum arak kena sebat 40 kali, kamu macam-macam. Jadi ialah dia belum kenal Islam lagi, tiba-tiba bila kenal Islam, macam-macam hukum dalam Islam yang menyebabkan dia jadi susah kehidupan dia. Dia kata gambaran yang menakutkan bagi Islam, ya, gambaran Islam tu. Jadi dia tak tertarik kepada Islam. Dia tak tertarik kepada Islam. Masalah pula sumber pun tak ada. Sumber tak banyak nak cerita pasal Islam, ya. Katalah seorang pendakwa Islam sampaikan Islam dan dia sampaikan dengan cara yang tidak berhikmah, tidak sepatutnya, menyebabkan dia tidak mau menerima Islam. Jadi dia mati dalam keadaan kafir. Jadi adakah orang ini kafir yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ini pun kata Syekh Mahmud Syautut, dia Islam sampai kepada dia, ya, tapi dengan gambaran yang tidak sebenar, tidak sepatutnya. Ini pun kita katakan dalam bahasanya kafir, tetapi kemungkinan besar ada keuzuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu keadaan yang kedua, ya. Ini pun makul dari akal. Sungguh juga, kan. Kita tak kenal Islam, tiba-tiba orang suruh masuk Islam, tapi Islam tu digambarkan agama yang zalim. Islam tu digambarkan agama yang membunuh orang. Jadi masyarakat takut kepada Islam, masyarakat tak nak kepada Islam kerana dakwah tu disampaikan dengan cara yang tidak sewajarnya. Dan itu keadaan yang kedua. Ya. Keadaan yang ketiga, ya, dia mati kafir, tapi dakwah Islam sampai di suratin sahihah dengan gambaran yang sebenar, ya. Gambaran yang sebenar maksudnya Islam tu agama rahmat, Islam tu agama tauhid, Tuhan tu satu, tak perlu banyak Tuhan, ya. Islam tu agama yang berkasih sayang. Tapi orang kafir ni lam yakun min ahli nazar. Dia bukan daripada orang yang boleh berfikir. Ya, dia tak berapa cerdik. Katalah dia ada penyakit, dia nyanyuk. Ya, nyanyuk. Jadi kalau seorang mu'alaf dia masuk Islam, katalah umur dia 40 dia masuk Islam, dia tengok mak dia dah nyanyuk umur 90, mak dia pun tak bergaul dengan orang Islam, ya. Jiran-jiran pun tak ada orang Islam, tak pernah dulu, ya, selama mak dia daripada muda sampailah ketua tak pernah dengar tentang Islam, ya. Dengar begitu sajalah, ya, tak pernah disampaikan dakwah, ya. Jadi anak ni masuk Islam, mak bila dia masuk Islam, dia nak sampaikan dakwah pada mak dia dah nyanyuk dah. Jadi dakwah Islam sampai, anak dia berbuat baik, anak mu'alaf ni berbuat baik, tapi mak dia bukan ahli fikir dah. Dah nyanyuk dah ketika itu. Jadi kemungkinan, ya, kemungkinan walaupun kita kata kafir, tapi kemungkinan tu ada keuzuran. Ya, ada keuzuran sebab dakwah Islam sampai dengan wajah yang sebenar, tapi dia dah tak boleh nak fikir lagi dah. Ya. Katalah dia ibu bapaknya kafir. Dia kita kata penyakit akal dia, ataupun dia buta dan pekak telinga dia. Jadi dia tak boleh nak melihat, dia tak boleh nak mendengar macam mana dakwah tu nak sampai. Jadi dia anak orang kafir lah, anak orang kafir. Maka dia mati dikebumikan dalam agama keluarga dia,
sedangkan dakwah tak sampai kepada dia dan dia tak boleh berfikir tentang kebenaran agama Islam. Ya. Yang ni kita kata ada keuzuran. Cuma dalam bahasa kita orang Islam, kita kata dia ni kafir. Itu anak orang kafir. Dia tu orang kafir. Tapi di sisi Allah, wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan satu lagi keadaan, ya. Dakwah Islam sampai dengan gambaran yang benar dan dia boleh berfikir cerdik, tapi dia tak sempat. Dia baru tengah buat kajian. Katalah Islam baru sampai ke Korea, ya. Baru sampai ke Korea, baru beberapa tahun sampai ke Korea, dia pun mengaji cerdik, universiti, mengaji kolej, dia pun seronok nak mengenal agama Islam ni, nak mengkaji kebenaran Islam. Kalau Islam agama benar, dia nak masuk Islam. Dia baru kaji 2 bulan, 3 bulan, dia kemalangan, mati. Dia tak sempat. Dia dalam proses. Ya. Dia belum dapat lagi kebenaran Islam. Dalam proses nak mengkaji kebenaran Islam. Tapi dia cita-cita memang kalau Islam benar, dia nak masuk Islam. Jadi dalam proses nak mengkaji. Tiba-tiba dia mati sebelum sempat. Ya. Ini pun dia belum dapat taufik. Belum sempat lagi. Dia masih berfikir mencari kebenaran tu. Ya. Yalah, bukan senang, ya. Bukan senang kita dah ada agama asal, ya. Agama asal, datuk nenek. Tiba-tiba orang sampaikan dakwah Islam. Bukan senang kita nak terima tu. Kan? Jadi ambil masa nak mengkaji. Jadi ini pun bila mati, makna kemungkinan besar ada keuzuran. Jadi ini 4 keadaan. 4 keadaan kita melihat orang kafir ni yang kita kata bahasa dia mempunyai keuzuran, ya. Yang pertama, dakwah tak sampai. Yang kedua, dakwah sampai tapi dalam gambaran yang tidak sepatutnya, ya. Yang ketiga, dakwah sampai dengan gambaran yang benar tapi dia memang tak boleh fikir, ada masalah mental contohnya, ataupun dakwah Islam sampai dengan wajah yang benar dan dia pun cerdik, boleh kaji, tapi belum sempat dia nak buat keputusan, dia mati. Maka ini kita katakan asal sajalah ada keuzuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dari sudut adanya tindakan yang tertentu dalam sebab-sebab yang tertentu. Dan doktor, sebenarnya kita ada soalan daripada sahabat pendengar kita di Facebook IKIM FM. Beliau ada bertanya, bila berbincang dengan tajuk antara Islam dan kufur ni, ada sahabat kita Hajah Hasnah bertanya, Ustaz, bagaimana seorang Islam yang meninggal dunia tetapi tidak sempat untuk mengucap 2 kalimah syahadah? Jadi macam mana pula tu? Nanti doktor akan berikan sedikit pandangannya, okey? InsyaAllah. Dan pada waktu ini, doktor dan para pendengar, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Penyampai berkaliber. Salam buat rasa junjungan Nabi Muhammad SAW. Pengisian bermutu. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia di talian saat ini, Doktor.
Alhamdulillah. Dan masih Doktor membincangkan tentang tajuk antara Islam dan kufur pada petang ini. Dan ada soalan. Kita berehat tadi, kita ada satu soalan. Ada yang bertanya dari sahabat kita di Facebook Live IKIM FM, Hajah Hasnah bertanya, Doktor, bagaimana seorang Islam yang meninggal dunia tetapi tidak sempat, tak dapat nak ucapkan 2 kalimah syahadah. Macam mana tu Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi persoalan dia tidak sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Tetapi maksudnya dalam i'tiqad, dalam hati dia benar-benar beriman bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah. Jadi sebab itu bila kita balik kepada ta'rif iman, al-iman huwa tasdiqu. Iman itu ialah tasdiq, ialah membenarkan, percaya, membenarkan bahawa Allah Tuhan yang sebenar, membenarkan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Itu iman, definisi dia. Ya. Jadi dia tidak syarat iman tu mesti mengucap 2 kalimah syahadah, dia tidak syarat mesti melakukan amal ibadat, tidak syarat. Jadi iman tu semata-mata tasdiq. Ya. Jadi katalah kita sampai muallaf, dia sampaikan dakwah kepada keluarga dia yang non muslim, ya. Di kalangan keluarga tu ada yang dah percaya, yang beriman. Betul ni, Allah ni Tuhan sebenar ni, Muhammad Rasulullah ni, terbentang dah. Tapi dia tak berani nak mengucapkan lagi. Dia sembunyikan. Tapi dalam i'tiqad dia percaya. Tiba-tiba mati. Jadi mati dia kafir. Kafir di sisi kita. Sisi manusia dia kafir. Kerana dia tak mengucap. Tidak ada tanda keislaman. Tapi dia dah beriman, dia dah percaya. Maka dia beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, mengucap 2 kalimah syahadah ini tujuannya apa? Li'ijra'i ahkamil islami alaihi. Tujuannya ialah untuk memperjalankan, melaksanakan hukum hakam Islam ke atas seseorang. Bila dia mengucap, di Islam, awak kena semayang. Pasal awak mengucap. Lagi mana dia tak mengucap, tidak nampak tanda keimanan, tidak nampak tanda keislaman. Tapi dia sudah beriman. Jadi kemungkinan seseorang tu dia bila kita sembang dengan dia, kita dakwah ya, dia mengaku betul Allah Taala, mengaku Muhammad Rasulullah, tapi dia tak berani nak mengucap lagi. Kan? Tapi dalam hati dia tu bila kita tanya betul-betul, dia mengaku dah betul. Dia dah tak percaya kepada Tuhan-Tuhan lain ni, sembahan tak percaya dah. Mati. Maka dia kafir di sisi kita kerana dia tak mengucap, tetapi kita harap dia beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Okay. Jadi jangan susah hatilah sampaikan dakwah. Okey, teruskan dalam apa jua tindakan dakwah kita tu. Dan satu lagi soalan Doktor dari sahabat kita bernama Sidah Isra. Itu di Facebook. Okey, bertanya Doktor, apakah pandangan Islam kepada umat-umatnya yang bergaul dengan orang bukan Islam tapi tidak menyampaikan Islam kepada mereka? Adakah itu juga dikira berdosa, Doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Tanggungjawab kita sebaik-baiknya adalah untuk menyampaikan Islam itu. Ya, itu tanggungjawab kita lah. Sebab itu bila kita baca dalam Al-Quranul Karim, ya, para nabi ya, bahasa dia mudah aja. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, para nabi, para rasul, Nabi Nuh, Nabi Hud dan sebagainya, mereka kata, ya qaum, wahai qaumku, wa'budullah, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, ialah selaras dengan seorang Rasul tu, dia sampaikan direct. Ya. Kita ni bukanlah Rasul. Ya. Kita lah bukan Rasul. Hari-hari kita jumpa, kita nak sampaikan, orang pun jadi tak seronok juga. Tapi, kita perlu memikirkan bagaimana kita nak sampaikan Islam itu. Ya, kita nak sampaikan Islam. Takkanlah kita duduk satu pejabat, ya, tapi tidak pernah kita nak bersembang pasal agama. Ya, kita tak pernah sembang pasal agama. Dia beragama Hindu. Kita tak pernah ambil tahu agama dia dan kita pun tak ada peluang untuk memperkenalkan agama Islam kepada dia. Jadi makna kita tidak menjalankan tugas kita lah. Kerana Allah suruh kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Allah dengan hikmah. Jadi kita cuma ajak makan, kita cuma tanya sihat tak sihat, tapi kita tak pernah tanya pasal agama, tidak pernah nak memperkenalkan agama kita kepada dia. Jadi maknanya kita rugilah satu, dan bimbang-bimbang
bimbang-bimbang, kita akan dihisab nanti kerana tidak menyampaikan pasal agama Islam kepada orang yang kita kenali. Baik, okey. Satu soalan terakhir doktor di talian WhatsApp konti 0112900404 ada namanya Amalina bertanya satu soalan. Doktor, adakah jatuh kafir kepada seseorang Muslim jika dia ada lintasan hati yang tidak elok tetapi hatinya tidak membenarkan lintasan hati tersebut? Doktor? Baik, lintasan hati ya. Lintasan hati ini sentiasa berlaku. Sentiasa berlaku. Ada disebut, kalau tak silap dalam hadis ya, kita akan berfikir, lintasan kita berlaku ya. Setiap benda ada yang menjadikan, benda ni dijadikan begini, benda ni Allah jadikan. Semua jawapannya Allah, 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 Allah. Akhirnya timbul satu soalan. Siapakah yang menciptakan Allah, menjadikan Allah? Jadi timbul persoalan tu, lintasan tu. Ya, ada disebut dalam hadis. Maknanya kita tak dapat elak. Kita tak dapat elak. Jadi sebab itu dimaafkan. Lintasan hati itu dimaafkan. Lintasan hati kita nak buat maksiat, tidak dikira dosa. Lintasan hati kita nak kufur. Ya, lintasan hati kita nak kata akhirat tak wujud, nak jadi ateis. Ya, itu dimaafkan. Tapi kita kena perbetulkan. Ya, kita kena perbetulkan, kita kena nafikan lintasan yang tak betul tu. Dan sebab itu kita dielok memperbaharui iman kita. Jadidu iman bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau ada lintasan yang pelik-pelik, yang kufur, sepatutnya kan, kalau kita ucap jadi pula. Maka kita perbaharui, kita tolak dan kita perbaharui dengan kalimah la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Amin, insyaAllah. Semoga bila kita sama-sama memperbaharui niat kita, memperbaharui syahadah, kita akan terus menetapkan lagi pengukuhan dalam sudut keimanan kita, insyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini, Doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan. Silakan, Doktor. Baik. Jadi kita bertugas untuk menyampaikan dakwah. Dan kafir yang sebenar, kafir yang tidak ada keraguan lagi adalah orang yang menolak kebenaran Islam. Orang yang menolak kebenaran Islam sedang dia tahu kebenaran Islam. Itu tidak ada keraguan lagi lah. Ini berdasarkan ayat Quran. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Dalam surah An-Namli ayat 14. Ya, kaum Ad atau kaum Hud ya. Kaum Ad ni mereka jahadu, mereka ingkar dengan ayat-ayat ayat-ayat Allah. Sebelum tu ayat Allah datang kepada mereka mubsiratan, dalam keadaan jelas. Tanda kebenaran, kebesaran Allah tu jelas datang, tapi wajahadu biha, mereka ingkar ayat-ayat yang jelas itu. Wastayqanat anfusuhum, sedangkan diri mereka, hati mereka yakin kebenaran ayat-ayat Allah, kebenaran dakwah itu mereka yakin. Mereka tolak itu sebab apa? Zulman wa uluwa, dalam keadaan zalim dan sombong takabur. Yang ini confirm kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang saya katakan tadi 4 keadaan, tidak sampai dakwah Islam, ya, satu. Yang kedua, sampai dakwah tapi dalam gambaran yang tidak betul, menyebabkan mereka tak boleh nak terima Islam. Yang ketiga, mereka bukan ahli fikir, mereka tak cerdik, mereka ada penyakit ya pada akal mereka. Ya. Yang keempat, mereka tak sempat. Baru nak mengkaji Islam, baru 2 hari kaji Islam, 3 hari, ya, tiba-tiba mereka mati. Maka mereka ini kita harap ada keuzuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Semoga apa jua niat yang baik dan juga lintasan yang baik-baik dalam hati kita diakui dengan keimanan kita ini, insyaAllah semoga Allah terima sebagai nilai Islami yang tetap, yang teguh. Akan terus kita dapat sampai dengan apa jua yang kita lalui dalam agama Islam, insyaAllah. Semoga sampai di syurga Allah nanti tu, insyaAllah. InsyaAllah. Dan di akhir ini terima kasih banyak Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Doktor, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton dan juga dengarkan di Facebook Live IKIM FM. Terus ikuti rancangan Islam Agamaku yang kita bawakan di setiap hari Selasa petang. Dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Dengarkan IKIM di Miri Sarawak 104.0 FM. Inspirasi Infuriah Islami. Assalamualaikum.